Senarai penuh ahli Majlis 21 Majlis Perbandaran Tempatan MPT akan diketahui selepas mendapat persetujuan yang di-Pertuan Negeri Tupah Hisri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata senarai tersebut telah diluluskan oleh Kabinet Negeri bulan lepas. Ditanya mengenai kedudukan Dato' Bandar Kuching Selatan, Dato' Wee Hong Seng, ia juga terpulang kepada keputusan yang di-Pertuan Negeri. Because Cabinet has approved, but our procedure is TYT to consent. Yeah. The new faces? Wait lah, when the list coming out, then because I think tomorrow and Monday, TYT back to work already. Dato' Amar Dr. Sim yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan menjelaskan perkara itu kepada media di Kuching. Penggal baharu Ahli Majlis dan Datuk Bandar atau pengerusi 21 MPT di Sarawak sepatutnya bermula 1 April lepas. Kontraktor atau mana-mana pihak yang menjalankan sebarang kerja-kerja pembinaan atau pembaikan perlu memastikan keselamatan infrastruktur utiliti di kawasan yang terlibat. Ia sama ada saluran paip air, paip gas, kabel elektrik dan telekomunikasi. Menegaskan perkara itu, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata adalah penting untuk semua pihak mematuhi prosedur keselamatan yang telah ditetapkan. Ia bagi mengelak berlakunya sebarang insiden seperti letupan gas di Putra Heights, Subang Jaya. Pematuhan terhadap standard keselamatan dan tanggungjawab kontraktor penting dalam memastikan keselamatan awam serta mengelak gangguan bekalan utiliti. Sebelum mereka melaksanakan projek itu, mereka mesti mahu dapat kelulusan juga daripada agensi utiliti berkenaan dan juga memberitahu di mana pipe gasnya, lokasi gasnya, pipe ke, air ke, tu kabel telekom ke, yang mesti tahu. Jadi kontraktor kita mestilah mengikut peraturan dan mestilah bertanggungjawab. Jangan korek sebarang. Datuk Seri Lee ditemui media di Miri semasa meninjau pembinaan laluan pejalan kaki berbumbung di Sekolah Kebangsaan Merbau. 51 pemilik tanah di Sarike menerima bayaran pampasan bagi tanah mereka yang diambil balik oleh kerajaan bagi cadangan projek pembinaan Jalan Sekolah Kebangsaan Muara Payang, Perentasi Kampung Bugis, Bukit Huang dan skim Muara Payang. Keseluruhan pampasan berjumlah hampir RM645,000. Cek bayaran diserahkan Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Len Talif Saleh pada satu majlis di Sarike. Beliau ketika ditemui pemberita berkata projek jalan sepanjang 7 km itu diluluskan Agensi Pembangunan Delta Rajang dan akan dilaksana Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak. Projek itu bukan sahaja meningkatkan akses jalan raya di luar bandar, malah diyakini membawa impak besar kepada pembangunan ekonomi terutama dalam sektor pertanian dan pelancongan. Kawasan ini yang merupakan unik dari segi di mana ketiga-tiga masyarakat Melayu, Bugis dan juga Iban dan juga Cina menetap memestautin di kawasan ini dan hanya akses mengenai Sungai Batang Rajang. Jadi projek ini sudah di bawah biayaan RADA. Kalau ianya dilaksanakan nanti merupakan projek yang pertama dilaksanakan setelah penubuhan RADA. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak perlu meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi cabaran baru selaras hasrat kerajaan negeri menerajui ekonomi hidrogen hijau dan menjadi hub tenaga boleh diperbarui. Ketua Pengarah JBPM Datuk Nur Hisham Muhammad berkata pembinaan projek mega seperti stesen bahan api pelbagai, hub hidrogen, sistem transit aliran rel autonomi ART serta pertumbuhan industri minyak dan gas yang pesat memerlukan pendekatan holistik dan tindakan proaktif daripada JBPM. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang JBPM Sarawak di Sibu. Teks ucapan beliau dibacakan Timbalan Ketua Pengarah
Pengarah Pembangunan JBPM Osman Abdullah. Dalam perkembangan lain, Datuk Nur Hisham berkata pembinaan 2 balai bomba dan penyelamat BBP baharu di Engkeliri dan Dalat akan dimulakan tahun ini. Manakala beberapa lagi projek sambungan iaitu bagi BBP Sungai Asap, Tatau dan Daro serta pembelian bangunan BBP Kota Sentosa akan terus dipergiat. Dedahnya peruntukan keseluruhan yang diluluskan dalam pelan pusingan kelima bagi projek tersebut mencecah RM42 juta dengan RM4.9 juta daripadanya akan disalurkan tahun ini. Masih ramai waris dan warga emas di Sarawak masih belum peka dengan kewujudan faedah kesihatan warga emas SCHB yang dilancarkan tahun lalu. Bantuan ini menyediakan kemudahan kesihatan di klinik panel bernilai RM500 setahun. Menerusi inisiatif tersebut, warga emas yang layak akan menerima manfaat seperti pemeriksaan kesihatan, rawatan asas dan ubat-ubatan tertentu tanpa perlu risau akan kos yang tinggi. Ia secara tidak langsung dapat mengurangkan beban kewangan serta memastikan penjagaan kesihatan warga emas yang lebih baik. Most likely is untuk senior pesakit, mostly sakit badan, I would say, sakit tulang, all this. Of course, they will because at this age, a lot of time they have underlying chronic masalah kronik macam kencing manis, darah tinggi. All this kadang-kadang our job is to kadang-kadang dia orang datang, we monitor lah ubat apa yang dia orang makan, and then make sure dia orang control tekanan darah, kontrol gula dengan bagus lah. So we try to advise, consult apa yang perlu lah. Syarat kelayakan SCHB ialah warga emas berusia 60 tahun ke atas, warga negara Malaysia yang merupakan pemegang kad pengenalan berstatus K dan berpendapatan bulanan isi rumah RM7,000 dan ke bawah. Syarat lain termasuk pemegang kenyalang Gold Card dan tidak mendapat pembiayaan atau perlindungan rawatan pesakit luar daripada mana-mana agensi lain. Berdasarkan maklumat terkini, terdapat 257 klinik telah menjadi panel kepada program ini di seluruh Sarawak. Berkenaan insiden struktur bangunan kedai runtuh di Jalan Padungan dekat Kuching Ahad lepas, laporan terperinci siasatan dijangka akan mengambil masa seminggu untuk disiapkan sebelum tindakan lanjut boleh diambil oleh agensi berkaitan. Datuk Bandar Kuching Selatan MBKS Datuk Wee Hong Seng berkata pihaknya bersama beberapa agensi kini giat menjalankan siasatan. Ia bagi mengenal pasti punca kejadian selain memeriksa keadaan struktur bangunan berhampiran yang kini berusia hampir 100 tahun. So therefore, MBKS will be taking immediate step together with technical expert and state agency to assess and review the structural safety of other century or potentially vulnerable buildings within our jurisdiction. Jelasnya, MBKS bersama agensi terlibat juga akan bekerjasama dengan kerajaan negeri untuk merangka dasar jangka panjang bagi menjamin aspek keselamatan dan kemampanan seni bina warisan di Bandar Kuching. Datuk Wee berkata demikian dalam sidang media di Kuching. Sekian berita bagi Sarawak dari Sungai ke Sagara, Palestin pasti merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.